kita membicarakan, berkongsi berkaitan dengan mudahnya tajwid Al-Quran. Seterusnya insya-Allah pagi ni juga ya, saya akan berkongsi berkaitan dengan tadabbur surah An-Nas yang merupakan surah yang berada dalam juz'u Amma. Apa khabar tuan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk mengisi kekosongan ya pengajian ataupun program pada hari ini untuk bersama-sama kita berkongsi dan juga memberikan menambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Terbaik di kalangan kamu siapa dia? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka tuan-puan yang berada pada program pada majlis hari ini adalah orang yang insya-Allah mudah-mudahan terbaik, orang yang insya-Allah mudah-mudahan terbaik daripada segi amalannya, daripada segi perbuatannya dan juga daripada segi akhlaknya. Dan insya-Allah pada hari ini ya kita akan membicarakan satu surah berkaitan dengan surah An-Nas. Ya, dan dalam program ataupun tajuk yang diberikan kepada saya adalah mudahnya tajwid Al-Quran. Maka suka saya untuk memetik berkaitan dengan tajwid. Ma makna tajwid? Tajwid ini membawa maksud adalah kita membetulkan ya, kita mentahsin, memperbaiki, mencantik dan memperelokkan bacaan Al-Quran. Masyarakat kita hari ini dimomokkan, ditakutkan dengan perkataan tajwid. Tajwid je mesti kena hafal kena hafal huruf, kena ingat takrif satu persatu, ya, bahkan kena ingat formula yang pelik-pelik yang menyebabkan masyarakat hari ini takut nak belajar Quran. Ya, kena tajwid ini mesti kena makhraj huruf tu kena betul dulu. Ya, dia baru betul baru boleh belajar tajwid, baru baca Quran dengan betul. Tetapi ya, kita sebenarnya tajwid ini ya lebih jauh lagi perbincangannya, iaitu ya lebih meluas, iaitu adalah cara kita memperelokkan, mentahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan natijah kepada perkongsian tajuk ini nanti akan membicarakan, akan memberikan kita keseronokan belajar Quran. Maka hari ini tuan-puan ya, saya akan membicarakan dua benda. Pertama, kita akan tadabbur dulu ya, berkaitan dengan juz'u Ammah hari ini adalah surah yang terakhir dalam Quran, iaitu surah An-Nas. Supaya nanti bila kita membicarakan tajwid, bila kita memperhalusi berkaitan dengan berkaitan dengan tajwid-tajwid, berkaitan dengan formula-formula Quran ya yang akan saya kongsikan nanti, kita akan lagi seronok insya-Allah. Maka hari ini tuan-puan ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yang baru masuk. Hari ini kita akan membicarakan surah An-Nas, surah yang terakhir iaitu surah yang ke-114. Surah An-Nas ini mempunyai padanya 6 ayat. Dan surah An-Nas ini merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Ya, Nabi sebut, Nabi bersabda dalam satu hadis, ma ta'awwadha bimithlihinna ahad. Tidak ada yang membaca 3 surah ini ya, melainkan untuk menjadi pertahanan yang paling kuat. Ya, melainkan untuk membicarakan, membacakan, mengamalkan 3 surah ini. Ataupun dalam istilah ya, orang Melayu kita ya, 3 kul. Ya, 3 kul apa dia? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Maka 3 surah ini adalah surah yang untuk menguatkan, memberikan pertahanan yang paling kukuh. Nabi SAW mengamalkan bacaan 3 surah ini ya sebelum daripada tidur. Yang mana Nabi mengamalkan selepas membaca 3 surah ini, Nabi akan tiupkan ke tangan. Kemudian Nabi akan menyapu ke seluruh badan untuk
perlindungan, pertahanan daripada gangguan yang akan datang sama ada dilihat sedar ataupun tidak sedar. Maka surah An-Nas yang kita akan bicarakan ini ya ada 3 poin. Ya, ada 3 poin penting yang saya telah pun akronimkan dia. Pertama nama surah ini adalah N-A-S, Nas. Ya, saya bawa pertama N. N ini membawa kepada nasihat untuk kita menang dalam peperangan. Ya, apa kaitan dengan peperangan, Ustaz? Ya, nasihat untuk menang dalam peperangan melawan syaitan. Tuan-puan yang dirahmati Allah. Ya, syaitan ini mempunyai dendam kesumat yang sangat kuat. Telah pun berjanji kepada Allah untuk menyesatkan umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Maka tuan-puan, di sini kita perlukan pertahanan, perlukan perlindungan, iaitu kita mengamalkan antaranya surah daripada 3 kul yang Nabi SAW telah pun perkenalkan, membawakan kepada umatnya. Ya, nasihat untuk menang dalam peperangan ini ya, dengan Allah memulakan surah ini dengan perkataan kul. Ma makna kul? Kul maksudnya adalah katakanlah wahai Muhammad. Ya, kenapa Allah menurunkan firman-Nya dengan memulakan perkataan, memulakan surah ini dengan kalimah kul? Ini menjelaskan, ya, membawakan bahawa ayat Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW ini adalah arahan, adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memberikan, menurunkan kepada baginda Nabi SAW. Maka bila mana perkataan yang dimulakan dalam surah An-Nas ini dengan qul a'udzu birabbin nas, dan dibawakan di sini dengan 3 nama Allah yang berbeza. Pertama, kalau kita tengok pada surah An-Nas dimulakan dengan qul a'udzu birabbi. Allah menggelarkan diri dengan gelaran Rabbi. Kemudian Malikin Nas, Allah menggelarkan pula nama dengan Malik. Ya? Dan yang ketiga Ilahin Nas. 3 nama Allah ini membicarakan skop yang sangat luas. Pertamanya, ya, Allah mengisytiharkan kepada Nabi dengan memulakan wahyunya dengan kul, katakanlah wahai Muhammad bahawa ni Tuhan kamu ni, ya, Tuhan kamu ni adalah Rabbin Nas. Apa dia? Pemelihara, penjaga dan pendidik manusia. Ya, bukan itu sahaja. Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala juga Malikin Nas, raja yang membuat keputusan, yang menjatuhkan hukuman, yang membuat satu-satu keputusan besar, ya, dalam hidup manusia, dalam alam ini. Dan yang ketiga Ilahin Nas. Ma makna Ilahin Nas? Adalah tempat untuk manusia mengabdikan diri kepada Allah. Maka tanpa yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibicarakan di sini bahawa kita nak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena meyakini, kita kena percaya bahawa Allah ini maha gagah. Allah ni mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Bila mana kita baca dan kita mengharapkan bahawa Tuhan kita ni adalah Rabbi, Tuhan yang memelihara, Maliki, raja yang membuat keputusan, Ilahin Nas, dan raja dan Tuhan yang tempat kita mengabdikan, beribadah kepadanya sahaja. Kita mengisytiharkan diri kita ni lemah. Kita tak ada kekuatan melainkan la haula wala quwata illa billah. Melainkan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita mengamalkan doa ataupun surah ini, maka kita meletakkan tawakal kepada Allah dan juga pengharapan supaya Allah ini menjaga kita daripada hasutan syaitan. Maka kita nak berperang dengan hasutan syaitan, yang mana tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa peperangan yang berlaku?
Iaitu syaitan ini mengancam manusia dengan ancaman was-was. Was-was ni apa dia? Lintasan hati secara halus yang berkeinginan untuk melakukan satu-satu perkara. Ya, ada was-was yang dicetuskan oleh syaitan yang dipanggil sebagai khunnas. Yang mana cetusan was-was ataupun lintasan hati ini dia datang sekejap ada, sekejap tak ada. Seperti mana sifat bintang. Ya, yang berkelip-kelip, kadang ada, kadang tak ada. Syaitan ini mencetuskan satu-satu keinginan yang bersifat dosa kepada manusia, kemudian dia lari. Ya, seperti pepatah ya, mengatakan bahawa hit and run. Syaitan ini supaya dia tak rasa, supaya kita ni manusia bila tiba-tiba tercetus, macam nak buat dosa lah, macam nak tengok ni lah, macam nak buat inilah, dia mencetuskan apa dia? Mencetuskan rasa. Kemudian bila manusia ni tersedar, ini macam daripada syaitan ni, ya, maka dia akan larikan diri buat seketika supaya manusia tak perasan bahawa cetusan tersebut adalah daripada syaitan. Maka kejayaan terbesar syaitan ini bila mana dia menjadikan cetusan, menjadikan was-was tersebut manusia lakukan, menyebabkan manusia buat dosa dibalutkan dengan rasa seronok, dengan rasa keindahan. Itulah kejayaan syaitan. Dan nanti di akhirat syaitan akan berbicara, mengatakan, Allah rakamkan dalam Quran dialog yang syaitan akan sebut. Ya, apa dia? Fala talumuni walumu anfusakum. Ya, boleh rujuk dalam surah Ibrahim ayat 22 muka surat 258. Maka syaitan ini ya, dia akan katakan kepada manusia yang telah dicampakkan ke dalam neraka, dia katakan apa? Maka hari ni hari keputusan, maka janganlah kamu semua ni salahkan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka salahkanlah diri kamu sendiri, ya, kerana aku ni hanya cetuskan, aku ni hanya memberikan rasa, ya, apa kata kau buat macam ni, apa kata kau buat macam ni, dan kau sendiri yang melakukan perkara tersebut. Maka inilah kelicikan syaitanir rajim yang menghasut manusia dengan rasa was-was. Maka sebab itulah kita disuruh untuk melazimi membaca 3 surah ini untuk membuat perlindungan kepada diri kita, shield, ya, supaya kita dapat, ya, bila mana syaitan nak kacau ni, ada perlindungan yang menyebabkan kita tidak diganggu oleh syaitanir rajim. Kerana apa tuan-puan? Musuh kita ini, iaitu syaitanir rajim dan juga iblis, ya, dia punya bapa, segala bapa, ya, iblis ni, bapa syaitan ni, mereka ni sangat-sangat berpengalaman. Kenapa Ustaz katakan sebegitu? Kerana syaitanir rajim ini, ya, syaitanir rajim ini mereka sangat-sangat berpengalaman dalam menyerang dan membuat tipu daya yang akhirnya menyebabkan ramai nama-nama besar ni tergelincir. Antaranya siapa dia? Nabi Adam sendiri, kita punya moyang, kita punya bapa, bapa manusia dipanggil, Nabi Adam sendiri telah pun ditipu daya oleh syaitan, ditipu daya oleh iblis yang menyebabkan Nabi Adam tergelincir keluar daripada syurga. Kemudian anak-anak Nabi Yaqub, ya, iaitu kisah di mana 11 orang adik-beradik daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang dihasut, ya, cetusan was-was yang menyebabkan Nabi Yusuf ditinggalkan, ya, dibuang, dimasukkan dalam perigi dan sebagainya, menyebabkan akhirnya Nabi Yusuf berjaya menjadi raja dan akhirnya Allah telah pun mengampunkan dosa-dosa, ya, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian siapa dia lagi? Anak Nabi Nuh alaihissalam. Siapa lagi? Isteri Nabi Lut. Ya, seterusnya ayah Nabi Ibrahim. Nama-nama besar ini mereka telah pun diwaswaskan oleh syaitan-syaitan. Maka tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu dan sangat-sangat bergantung kepada Allah untuk menjadi pelindung kita. Kita jangan sombong.
Aku ni kuat dah, aku ni banyak dah buat amalan, aku ni solat banyak dah, zikir banyak dah, baca Quran banyak dah. Jangan sombong. Kerana syaitan ini sangat licik untuk menjatuhkan, menggelincirkan manusia kepada jalan kebinasaan. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang kita bicarakan. Yang pertama, nasihat untuk kita menang dalam peperangan. Seterusnya tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. And yang kedua tadi adalah ancaman supaya kita bersedia daripada gangguan syaitan. And adalah nasihat untuk kita menang dalam peperangan. A yang kedua, akronim yang kedua adalah ancaman syaitan yang sentiasa mengganggu manusia, maka kita kena bersedia. Dan yang ketiga, NAS. S adalah sistem kepercayaan dalaman manusia, kita jangan rapuh. Kerana kepercayaan kita dalam melihat sesuatu perkara dalam hidup ini, kita jangan rapuh, kita kena kuatkan semangat. Yang mana orang kampung saya ada sebut, you cannot change the situation, but you can change the way you see the situation. Makna kata, bila kita melihat satu-satu keburukan, bila kita lihat satu-satu perkara, kita tak boleh nak ubah dah keburukan tersebut, dah ada depan mata. Apa yang kita boleh ubah? Kita boleh ubah sudut ataupun cara pandang kita kepada situasi tersebut. Maka tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang datang kepada manusia ini, kalau kita tengok nanti dalam suratul Falaq, sebelum surah An-Nas, kita akan belajar dulu, kita akan didatangi dengan suratul Falaq. Lepas suratul Falaq, suratul Nas. Ustaz speaking London, itulah orang kampung saya. Maka tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang sentiasa datang dekat manusia ini, kalau kita baca dalam suratul Falaq, keburukan pada waktu malam, keburukan daripada luar yang kita tak tahu, keburukan ahli-ahli sihir, keburukan orang-orang yang ada hasad dengki dengan manusia. Maka macam-macam keburukan yang sentiasa datang setiap masa ni, kita tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal. Bahkan keburukan yang datang ini, keburukan yang datang ini di luar jangkaan. Maka apa yang kita boleh buat? Kita minta perlindungan kepada Allah, dan bila keburukan itu datang, kita pandang dia dengan sudut pandang yang berbeza. Maka bila kita pandang dengan sudut pandang yang berbeza, maka kita akan tidak buruk sangka kepada Allah. Bila main satu ujian, bila main satu musibah, kita akan pandang dia, ini adalah ujian, musibah, adalah salah satu cara untuk Allah tegur kita, salah satu cara untuk Allah membersihkan jiwa dan hati kita menjadi lebih baik, mensucikan diri kita. Maka tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah. Di sini tuan-puan, kita kena pandang, kena pandang satu-satu amalan itu, kena pandang satu-satu keburukan itu dengan pandangan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syaitan sangat licik, yang mana syaitan akan menyebabkan manusia memandang remeh dosa manusia. Bila buat dosa, kecil je kot, tak apalah. Bila buat pahala pula, bila buat satu-satu amal kebaikan, kita akan meremehkan pahala. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah telah melarang, wala taqraba hadhihi syajarah. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu hampiri pohon tersebut. Maka syaitan telah pun meniupkan was-was tersebut ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam dengan meremehkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Dan disebabkan peremehan yang Nabi Adam telah pun lakukan, Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Dia terlupa akan perintah Allah. Maka di sini nak dibawakan setiap perbuatan, setiap amalan manusia ini akan adanya pembalasan. Maka tuan-puan, di sini yang kita nak bagi tahu bahawa
perlukan apa dia, berwaspada. Nak buat sesuatu fikir dulu, dan juga jangan kita meremehkan dosa yang kita buat. Jangan juga kita meremehkan pahala yang kita buat. Buatlah sungguh-sungguh. Ya, bila baca Quran sungguh-sungguh. Bila belajar sungguh-sungguh. Ya, bila kita berbicara, bila kita terbuat dosa, jangan remehkan dosa tersebut. Ya, walaupun kita buang sampah. Ya, contoh, makan, kemudian plastik sampah tersebut buka tingkap buang. Walaupun benda tu nampak remeh, ya, boleh jadi Allah pandang benda tu adalah ya masalah ataupun benda yang berat, ya, dosa yang berat. Kita tak tahu, Allahu a'lam, maka tuan-puan jangan pandang remeh dengan dosa-dosa yang kita buat, dan juga jangan memandang remeh pahala amalan yang kita buat. Maka tuan-puan, di sini saya menutup kepada sesi tadabbur sebelum kita memulakan kepada sesi tajwid dengan ayat Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Tuan-puan boleh rujuk dalam surah An-Nahl ayat 98, muka surat 278. Allah Ta'ala sebut, dan maka apabila nak baca Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ fasta'iz, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Persoalannya, kenapa nak baca Quran kena baca ta'awuz? Kenapa nak baca Quran kena minta perlindungan kepada Allah? Ya, sedangkan Quran itu kan ya benda yang baik. Quran itu kan bila kita bacakan syaitan akan menjauh. Tapi kenapa Allah sebut, Allah firman dalam Quran, nak baca Quran maka ta'awuzlah, minta perlindungan kepada Allah. Kita tak nak syaitan ni datang dekat-dekat kepada manusia. Kenapa? Kenapa syaitan ganggu orang yang baca Quran? Ya, ini dibincangkan dalam suratul Kahfi. Yang mana kalau ingat ya, dalam suratul Kahfi ada kisah di mana ya seorang pemuda terlupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Ya, terlupa bahkan yang sedang dibawa bersamanya dah lompat keluar waktu nak cari Nabi Khidir alaihissalam. Maka siapakah yang melupakan dia? Illa syaitani an azkurah. Maka pengajaran di sini tuan-puan, walaupun kita baca Al-Quran, walaupun kita mengaji, mentadabbur Al-Quran, hati-hati. Takut-takut kita terlupa bahawa hari ni kita baca Quran, niat kita dah lari dah. Hari ni kita belajar Al-Quran, niat kita dah lari dah. Lari tu macam mana Ustaz? Ya, cara kita menerima satu-satu ilmu tersebut. Contoh, ada orang mula-mula mengaji Quran, mula-mula belajar Quran kerana Allah. Lama-lama dia berubah dia punya cara niat dia. Aku mengaji hari ni sebab aku nak orang pandang aku mengaji. Aku nak mengaji hari ni supaya aku pandai, aku dapat tunjuk hebat dekat orang lain. Ni, niat ni telah pun ditwist, telah pun ditukar. Ya, oleh siapa dia? Oleh syaitanir rajim. Maka ya, saya memulakan perkongsian pada hari ini dengan surah An-Nas supaya kita dapat tajdid niat. Kita mengamalkan Al-Quran, kita berwirid sebentar tadi ya. Kita sama-sama berzikir, membaca potongan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi di pagi-pagi ni selepas subuh tadi, ya, supaya apa dia? Supaya kita nak redha Allah. Kita mengaji Quran hari ni tak lain tak bukan supaya Allah redha dengan segala kerja buat yang kita buat hari ni. Mudah-mudahan Allah pandang ya segala amal kita ini dengan amalan yang terbaik ya. Itulah sedikit perkongsian daripada tadabbur surah An-Nas. Mudah-mudahan ada manfaat yang tuan-puan dapat insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan menyambung perkongsian ya sesi berikutnya, iaitu sesi menghurai tajwid. Ya, sesi menghurai tajwid. Soalan saya, dalam link yang tuan-puan berada pada hari ini, saya nak tanya satu soalan cepu mas, satu soalan yang menarik. Siapa kat sini
yang rasa tajwid ni adalah susah? Cuba angkat tangan. Ya, tak apa, jangan takut. Ya, siapa rasa ni bila dengar je tajwid, dia datang satu perasaan, susahnya tajwid ni, tak nak mengaji ni, keluar teruslah, tak nak join. Ya, contoh. Ya, sajalah saya nak tengok, nak buat survey berapa orang yang rasa macam susahnya nak belajar tajwid. Ya, maka ada ramai rupanya, subhanallah. Tak apa, terima kasih memberikan respon. Susah kena belajar Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih yang memberikan respon. Okey, alhamdulillah, boleh turun tangan. Terima kasih yang memberikan respon. Saya kira lebih kurang ada 20 orang. Ya, lebih kurang ada 20 orang lebih yang angkat tangan. Ya, saya bukan nak memalukan tuan-puan, tidak. Ya, kita nak survey. Saya buat mana-mana program, mana-mana tempat. Ya, di seluruh Malaysia saya pusing, bahkan di Vietnam, di Australia saya pergi, saya buat program Quran. Ya, jawapan yang sama. Ya, dan soalan yang sama yang saya tanyakan kepada mereka sama juga. Apa dia? Siapa yang rasa tajwid ini susah, majoriti angkat tangan. Saya Ustaz. Ya, bahkan bila saya dengar tajwid, saya lari terus. Ya, maka tuan-puan, hari ni saya nak cuci minda tuan-puan, saya nak bersihkan, dan juga kita tukar sudut pandang kita hari ni bahawa tajwid ni bukan benda yang susah sebenarnya. Tajwid ini adalah benda yang masya-Allah memberikan inspirasi, memberikan rasa nikmat bila kita belajar, tuan-puan. Kerana ya, tajwid ini Allah sebut dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ya, kalau kita baca Quran dalam keadaan kita tak ada basic, kita tak ada kemahiran tajwid, kita akan baca Quran dalam keadaan kosong. Macam mana tu Ustaz? Kita baca Quran dalam keadaan tak ada nikmat. Contohnya apa dia? Orang yang sakit. Orang yang sakit, apa dia? Orang yang sakit dia hilang selera makan dia. Orang yang sakit dia hilang selera makan dia. Bila dia hilang selera makan dia, menyebabkan apa dia? Menyebabkan makanlah makanan yang paling sedap macam mana pun, ya, dia akan rasa tawar. Ya, makanlah bacaan makanan yang pedas macam mana pun, dia akan rasa tawar je, tak ada rasa pun. Begitu juga dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, tuan-puan, dalam Quran Allah sebut, dalam Quran ada ayat nikmat, ada ayat azab, ada ayat memberikan motivasi, ada ayat memberikan peringatan. Banyak cerita-cerita dalam Quran. Kalau kita tidak belajar tajwid, kita tak belajar tadabbur, kita tak belajar talaki, kita takkan dapat rasa nikmatnya baca Quran. Sedangkan Quran ini sepatutnya kita baca Quran, kita akan rasakan Allah seronoknya. Kita baca Quran, kita akan rasa keindahan alunan bacaan daripada satu ayat ke satu ayat. Masya Allah. Baru-baru ni ya, kita ada buat kuis tajwid yang dianjurkan oleh SPAQ ya. Dan alhamdulillah ada di kalangan tuan-puan yang sertai sampailah ke penghujung, ya, sampailah ke penghujung program. Kita melihat bahawa ya, masya-Allah, hebat-hebat belaka, tuan-puan. Jadi hari ni, bermula hari ni, insya-Allah kalau diberikan keizinan, diberikan peluang, insya-Allah Ustaz akan guide tuan-puan untuk rasa seronok belajar tajwid. Ya, insya-Allah tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi Ustaz kata mudahnya tajwid Quran. Ni duk sembang-sembang bila kita nak huraikan tajwid. Ya, kita berbicara mula-mula dulu. Dan Allah sebut, ya, Nabi sebut dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kerana nanti Al-Quran ini akan menjadi sahabat, akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Nak tak nak, tuan-puan, rajin ke kita, malas ke kita, sonok ke kita, bosan ke kita, kita kena paksa diri kita untuk belajar tajwid. Kita kena kuatkan semangat kita
untuk belajar Al-Quran. Kerana kita perlukan syafaat itu. Kerana kita perlukan pertolongan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembacaan Al-Quran. Maka tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Kita kena belajar. Ya, bahkan dalam hadis sebut belajar ni bukan sekolah rendah, sekolah menengah, universiti je. Belajar ni sampai mati. Ilal lahdi ila mahdi. Ya, daripada buayan sampailah ya ke liang lahat, belajar mengaji. Kerana ya bila kita mengaji, kita telah menghilangkan kebodohan, kita telah menghilangkan apa dia rasa kejahilan yang ada dalam kepala otak kita. Baik tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita akan bicarakan berkaitan dengan tajwid. Secara ringkas Ustaz bicarakan, ya Ustaz akan share screen sebentar sahaja lagi. Ya, tuan-puan yang yang ada dengan Ustaz pada pagi ni dah bersedia nak belajar tajwid. Ya, kalau dah bersedia cuba komen dekat ruang komen Ustaz. Sedia. Nak tengok ya, berapa orang yang bersama dengan Ustaz. Walaupun ramai dalam link ni, saja nak tengok respon tuan-puan. Ya, ramai tak yang dah bersedia untuk tahu perkongsian berkaitan dengan tajwid. Nak tengok berapa orang insya-Allah. Boleh komen di ruang komen laju-laju. Masya-Allah, ramai yang dah bersedia. Terima kasih tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh kerana tuan-puan dah pun bersedia, kita akan mulakan perkongsian tajwid. Bermula hari ini tuan-puan, surah An-Nas. Ustaz akan share screen, ya, tuan-puan. Ustaz akan share screen, kita akan kongsikan berkaitan dengan tajwid. Ya, bermula daripada surah An-Nas. Baik, tajwid yang Ustaz pilih pagi ni adalah mad asli. Tajwid yang Ustaz pilih pagi ni adalah mad asli. Ya, mad asli ataupun dikenali sebagai mad tabi'i. Ya, Ustaz akan kongsikan tajwid yang pertama hari ni iaitu mad asli. Okey. Sebelum kita masuk surah An-Nas, kita akan bicarakan dulu mad asli ya, tuan-puan. Mad asli ni apa dia Ustaz? Ustaz akan kongsikan secara ringkas je. Tuan-puan mungkin dalam ni dah majoriti belajar tajwid macam-macam jenis, macam-macam cara dengan pelbagai takrif yang pelbagai. Maka hari ini Ustaz mensimpulkan, ya, memudahkan lagi supaya kita lebih senang nak belajar tajwid. Tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz akan habis sampai 8.35 insya-Allah. Ustaz akan cuba fixkan masa. Maka tuan-puan dikasihi dan dirahmati Allah, mad asli ni apa dia? Ini formula yang Ustaz wujudkan. Alhamdulillah Allah bagi Ustaz faham dan Ustaz kongsikan. Hari ini Ustaz nak memudahkan tuan-puan, mad asli ni adalah alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya yang tidak berbaris. Alif, waw dan ya yang tidak berbaris. Ini formula paling ringkas. Kalau lepas ni, kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Iaitu kalau Ustaz tanya apa maksud mad asli? Mad asli ialah alif, waw, ya yang tidak baris. Yang tidak berbaris. Juga alif, waw ataupun ya kecil. Ya, alif, waw, ya kecil. Mana kata alif, waw, ya kecil juga alif, waw, ya kecil juga mad asli. Ni yang kedua lah. Alif, waw, ya kecil ya. Alif. Ya. Dua formula Ustaz kongsikan dulu. Okay, ni kalau nak bagi faham. Alif, waw, ya kecil.
juga adalah mat asli. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga, mat asli merupakan mat yang paling banyak dalam Quran dan paling senang kita nak jumpa. Ini formula ringkas lah yang Ustaz kongsikan untuk mat asli dulu. Okey, jom kita kembali kepada surah An-Nas tadi untuk kita cari manakah mat asli. Kita cari manakah mat asli surah An-Nas tadi. Baik, jom kita tengok sama-sama surah An-Nas bermula ayat pertama. Bermula ayat pertama kita fokuskan tadi. Apa dia yang pertama? Iaitu alif waw ya yang tidak berbaris ataupun alif waw ya yang kecil. Dua formula ringkas dulu. Nanti kalau ada masa Ustaz kongsikan lagi dengan lebih detail. Ada formula yang kita akan Ustaz tutup mic. Okey, minta maaf tertutup. Kita tengok pada ayat pertama surah An-Nas. Kita cari alif waw ya yang tidak berbaris. Ada berapa tempat tuan-puan? Cuba bagi tahu Ustaz kat mana. Pada ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, ada tak alif waw ya yang tidak berbaris? Ada tak? Wow. Okay, kita akan tengok di sini tuan-puan. Kita akan tengok di sini pada ayat pertama iaitu waw tak berbaris. Waw tak berbaris ni confirm nama asli. Ustaz, yang ujung ni macam mana pula Ustaz? Yang ujung ni kan alif tidak berbaris juga. Ini kalau kita sambung bacaan dia jadi mat asli lah. Tapi kalau ada wakaf dia jadi hukum lain. Tapi secara umumnya sebelum kita bicarakan bab wakaf dan juga wasal, asalnya adalah mat asli lah. Tapi kalau ada ujung ayat tak jadi mat asli. Okey. Kemudian malikin nas, ni ada alif juga tapi kat ujung ayat tak jadilah. Kemudian ayat ketiga, ilahin nas, ada tak mat asli agak-agak dekat ayat ketiga ni? Ada tak? Ada alif kecil. Alif kecil. Maka alif kecil ni adalah mat asli. Alif kecil ni adalah mat asli. Kemudian nas kat ujung ayat ni, sebab dia wakaf dia tak jadi mat asli lah. Cuma kita bulatkan dulu. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Ayat keempat ada tak mat asli? Ada. Wow. Alif. Alif Alif ini tak ada baris. Min syarril alif tidak berbaris. Maka alif ni adalah mat asli. Alif ni adalah mat asli. Kemudian khannas. Kat sini ujung ayat. Ujung ayat ni kita tak ni lah. Kita tak tulis. Ujung ayat ni lain. Kemudian ayat yang kelima. Kita tengok allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada tak alif waw ya yang tak ada baris? Cuba tuan-puan keluarkan saya. Allazi. Huruf? Ya. Huruf ya tidak berbaris. Mat asli. Mat asli. Kemudian yuwaswisu fi. Ya. Mak asli lagi. Okey, kemudian apa lagi yang Sudu. huruf waw tak ada baris, juga mak asli. Okey, bagus, masya-Allah. Kemudian ni ujung ayat tak jadilah nas ni. Okey, minal jinnati wan nas. Habis. Okey, ayat 6 habis. Kat sini ada alif juga tapi ujung ayat dia tak jadilah. Okey, setakat ni untuk ayat ni kita nampak banyak lah kan. Kita tengok surah lain pula. Surah yang banyak mat asli dia, kita tengok suratul Baqarah. Saya buka satu surah kemudian kita tengok sebenarnya mat asli ni senang ke susah nak cari. Saya copy satu ayat kemudian tuan-puan tengok sama-sama bicarakan. Sekejap.
apa nama? Ustaz copy paste kat sini ya. Ayat suratul Baqarah. Sekejap Okey. Okey, kita tengok dalam suratul Baqarah ni. Jom sama-sama kita cari mak asli. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada tak mak asli dekat baris pertama ni? Alladhi. Huruf Ya. huruf kenapa kita sebut huruf ya ni sebagai mak asli? Sebab tidak berbaris. Tak ya, berbaris. sebab ya ni tak baris, maka jadi mak asli lah. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna ada tak? Minu. Minu. Wow. Tak Ah, baris. Wow. juga Wow. akan menjadi mat asli juga. Ya, kemudian bil ghaibi. Baris kedua, wa yuqimuna shalah. Ada tak mak asli kat sini? Fi. Huruf apa? Huruf apa? Ya. Huruf ya. Huruf. Tak bulakan ya, mak asli. Okey, kemudian lepas huruf ya ada tak lagi mak asli kat sini? Wow. Wow. Okey, wow juga akan menjadi mak asli. Nas-salata. Salata ada tak mak asli? Salah. Alif kecil. Alif kecil dia duduk atas waw. Mak asli juga. Okey, kemudian wa mimma. Ada tak wa mimma? Alif. Alif tak berbaris. Jadi mat lagi. Kemudian razaqnahum. Ada tak? Alif kecil. Alif kecil jadi mat asli. Ya, panjang dua kata razaqnahum yunfikun akan jadi apa? Wow. Wow. Kalau hujung ayat tak jadilah. Jadi kalau hujung ayat tak jadi. So, cuba tanpa perhatikan. Senang tak nak cari mak asli sebenarnya? Senang. Sangat Tahu senang Ustaz. Ustaz bagi lagi satu ayat last untuk hari ni. Ya, kalau ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Ustaz bagi satu lagi ayat, kemudian kita tengok mana dia mak asli. Okey, mana dia mak asli. Sekejap ya. Okay, kita cari satu lagi ayat. Yang banyak ni mak asli. Sebentar ambil surah Fatihah lah, senang surah Fatihah. Okey, kita tengok terus dalam surah Fatihah. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak mak asli kat sini? Ada. Apa dia? Allah. Bila Allah. Ada alif kecil. Ada satu saja dekat alif kecil ni. Bismillah ni ada satu saja dekat alif kecil. Ya. Kemudian ayat kedua, kat mana mak asli? Ada alif kecil. Ada alif kecil juga pada ya, mak asli. Kemudian ayat ketiga surah Fatihah, ada kat mana pula mak asli? Ya, alif kecil ni juga mak Kecil. Malikiyau. Kemudian ayat keempat, mana mak asli ayat keempat? Ya. Juga alif. Alif apa? Alif. Ya. Kemudian ayat kelima mana mak asli ayat kelima? Ya. Iya. Ya tu dekat ya alif barisan. Asli. Kemudian na'budu wa iya. Wa iya pun tak ada baris. Jadi mak asli. Da'in. Kemudian ayat ke-6 ada tak mak asli? Dia yang cakap bukan saya. Ayat ke-6 ada sirah ni alif kecil mat asli. Kemudian ayat yang ke-7 sirah ada tak? Lazi. Ada alif kecil akan jadi mat Kenapa asli. kalau Farah tak buka dia tak boleh pakai? Tak boleh, mana tak buka internet lagi. Apa Zainab tutup?
Okey, kita tengok ayat ke-7 siratal ladzina. Pertama adalah alif kecil. Kemudian ladzina. Ada tak? Lazi. Ya, ya tidak berbaris. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ada tak mak asli kat sini? Ada wow. Wow, tak ada. Maghdubi. Alaihim waladdallin habis. Ni dah masuk dekat ayat seterusnya waladdallin. Baik, nampak tak secara tak langsung hari ni Taufan dah pandai mak asli dah. Ya, tak sampai sejam belajar mak asli dah power dah. Ya, masya-Allah. Maka macam itulah konsep nak cari mak asli secara ringkas, ya. Kalau ada rezeki nanti kita akan bicarakan dengan lebih dalam berkaitan dengan mak asli. Maka ada masa yang berbaki, Ustaz akan sambung dengan khurafat. Apa dia? Kenapa agaknya Ustaz bagi penumpuan kepada mat asli? Okey, pertamanya adalah kerana mat asli adalah tajwid yang paling banyak dalam Quran. Yang kedua, paling senang nak cari, dan yang ketiga adalah salah satu cara untuk kita minat dengan tajwid. Ya, saya percaya dan yakin, boleh tutup mic dulu Saya percaya dan yakin yang ada dalam ni, masya-Allah, ada yang memang langsung tak tahu tajwid ataupun pening tajwid ni apa. Tapi saya percaya dan yakin hari ni Taufan dapat cari sendiri. Oh, mak asli ni wow tak ada baris. Alif kecil, ya tak ada baris. Taufan akan rasa excited nak tahu lagi tajwid. Macam itulah yang saya bawakan dalam kelas-kelas tajwid saya. Ya, kita bicarakan dulu mak asli, kemudian ada hukum seterusnya mak adili sukun. Kerana hukum-hukum ini adalah hukum yang terbanyak dan hukum yang paling ramai orang salah. Paling ramai orang keliru. Macam mana nak panjangkan ni sebab dah kenal. Maka hari ini insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya bawakan pendedahan berkaitan dengan mudahnya tajwid Quran ini menjadikan Taufan rasa seronok nak tahu lebih dalam berkaitan dengan tajwid. Bagi yang dah hebat, yang dah power tajwid, ini adalah salah satu kelas untuk Taufan ulang kaji lah. Ya, bagi Taufan ulang kaji. Bagi yang baru nak belajar, baru nak faham, ya, mudah-mudahan perkongsian Ustaz pagi ni membuka minda Taufan bahawa tajwid ni adalah satu benda yang fun, satu benda yang menyeronokkan. Ya, seronok sebenarnya. Kerana apa? Bila kita baca je, ini ada mak asli lah. Kita baca pula ayat lain, ini ada mak asli juga. Oh, macam ni juga mak asli punya. Sebenarnya banyak. Kita tengok tadi kita bulat-bulatkan. Nampak tak? Banyak rupanya mak asli yang sebenarnya masya-Allah, ya, salah satu hukum yang sangat tertarik untuk kita bawakan insya-Allah. Baik Ustaz, soalan lagi kalau ada nak tanya soalan. Okey, sekiranya ada yang nak bertanya soalan yang tidak ada faham apa-apa, bolehlah diajukan kepada Ustaz sekarang. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya kelas ni seminggu berapa kali Ustaz? Itu kena tanya admin lah. Ustaz hari ni Ya, pihak kami akan luruskan kemudian. Okey, kita tanya soalan yang berkait tajuk perbincangan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa ada 3 sahaja asli ni? Kenapa tak ada lebih? Macam mana? Ulang balik. Asli ni hanya ada 3 sahaja kan? Ya, betul, ada 3 sahaja. Bagi tu saya nak tahu kenapa ada 3 sahaja, kenapa tak ada lebih? Kenapa tak ada apa? Lebih banyak. Oh, kenapa tak ada lebih banyak? Oh, soalan ni dia macam baik, terima kasih Puan Soleha. Soalan ni dia macam ni tau. Dia macam kenapa ada nombor kosong? Baik, Ustaz terang secara ringkas je, ya, berkaitan dengan ilmu tajwid. Sebab soalan ni dia lebih mendalam sebenarnya perbincangan dia. Untuk memudahkan Taufan yang baru nak belajar tajwid, Ustaz bagi tahu mak asli hanya ada 3 sahaja, ya, dalam ilmu tajwid. Perkara asas yang kita akan belajar, ya, adalah huruf alif, waw dan ya. Kalau kita belajar lagi nanti Taufan, kita akan dapati bahawa
huruf alif, waw dan ya adalah huruf yang paling banyak diguna pakai untuk menjadikan dia hukum-hukum lain. Mana kata nanti huruf hamzah jumpa dengan alif waw ya dia jadi hukum lain. Kemudian adanya alif berombak jumpa dengan hamzah dia jadi hukum lain. Maka sebab tu dipanggil sebagai mat asli kerana hukum mat asli adalah hukum yang paling basic, yang paling awal sebelum kita kenal hukum lain. Bila kita dah faham, kita dah kenal mat asli, nanti barulah kita pecahkan lagi. Kita akan pecahkan lagi bahawa daripada mat asli nanti ada punya cabang-cabang dia akan jadi mat alif sukun, mat wajib, mat jaiz dan sebagainya. Maka jawapan Ustaz adalah ya, mat asli hanya melibatkan 3 huruf sahaja, iaitu alif, waw dan ya, ataupun alif, waw dan ya kecil. Boleh? Baik, mudah-mudahan terjawab soalan puan yang bertanya. Baik, soalan last insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Puan Razihan. Waalaikumsalam. Minta tolong ulang balik nota tadi, tak sempat salin. Ustaz kata cara nak kenal mat asli tadi, yang pertama alif waw ya tidak berbaris. Yang kedua tadi saya tak sempat nak salin. Yang kedua alif waw ya kecil. Alif waw ya kecil. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ustaz, saya nak bertanya lah Ustaz. Kalau kita membaca mat asli ni, Baik. 2 harakat lah. Kalau kita terlebih, mungkin ialah kadang-kadang kita terlebih sikit, adakah itu merupakan satu kesalahan di dalam kita menterjemahkan hukum tajwid Al-Quran ni Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Manap. Puan Nurzihan minta tutup mic dulu. Terima kasih. Baik, jawapan saya untuk soalan Tuan Manaf, adakah menjadi kesalahan bila mana kita terlebih harakat, terlebih panjang yang sepatutnya mat asli, panjangnya hanya 2 harakat. Ya, kalau kata terlebih Ustaz, jawab soalannya salah ke tak? Baik, dalam bab kesalahan bacaan Quran terpecah kepada 2 bahagian, ada lagi 4 minit. Yang pertama dipanggil sebagai lahnun khafi, kesalahan tersembunyi. Yang kedua dipanggil sebagai lahnun jali, kesalahan yang nyata ataupun kesalahan yang jelas. Maka kat sini mat asli kalau kita baca terlebih harakat dia, sepatutnya panjang 2, kita terlebih jadi 3 atau 4. Ataupun bukan terlebih, kurang pula. Sepatutnya baca 2 harakat, kita kurang harakat dia. Ataupun kita baca 1 harakat je, tak panjang pun. Maka jawapannya adalah bila kita melakukan kesilapan dari sudut panjang atau pendek bacaan, dikategorikan sebagai lahnun khafi, kesalahan tersembunyi ataupun kesalahan kecil dalam Quran. Makna kata kalau dibaca dalam solat dimaafkan. Tapi kalau surah Fatihah boleh jadi dalam surah Fatihah dimaafkan lagi lah kalau tersilap bab panjang pendek. Maka kat sini bila kita baca Quran kita tersilap panjang pendek, maka kesalahan kecil, kesalahan yang masih boleh dimaafkan. Makna kata kesalahan itu masih boleh dibincangkan lagi, ditimbang tara. Tapi kalau kesalahan yang besar ni melibatkan apa dia? Melibatkan tertukar baris. Sepatutnya baris atas kita tukar baris depan, ataupun tertukar huruf. Sepatutnya kita baca dengan huruf dha, kita baca dengan huruf dha pula. Ataupun tertambah kalimah, tertambah huruf. Itu kesalahan yang jali, besar, kesalahan nyata. Panjang pendek ni adalah kesalahan kecil. Maka menjadi persoalan, wah, kesalahan kecil mana kata boleh buat tak Ustaz? Tak boleh. Walaupun dia dalam kategori kesalahan kecil, kita cuba untuk minimizekan, mengurangkan kesilapan kita supaya bacaan kita tu dijaga daripada kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya kita buat. Wallahu a'lam. Itu sahaja perkongsian Ustaz pada hari ini. Saya kembalikan kepada Puan Nun selaku pengacara pada hari ini, insya-Allah.
Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin setakat ini saja yang kita boleh bincangkan untuk pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan atur semula program kita seperti ini. InsyaAllah Ustaz kan dan para jemaah. Dan Alhamdulillah jazakallah khair pada Ustaz Azamuddin atas perkongsian ilmu. Mudahnya tajwid ini dengan mempraktikkan ilmu tajwid dalam pembacaan Al-Quran, seseorang itu akan terhindar daripada melakukan kesalahan yang merosakkan bacaan. Dan apa yang penting sekali adalah bacaan tersebut tidak hilang maksud asalnya. Namun perlu diakui bahawa membaca Al-Quran itu dengan tajwid adalah lebih baik dalam membantu kesempurnaan bacaan. Dan akhir kata semoga perkongsian ilmu ini memberikan kita manfaat serta memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan ucapan terima kasih banyak kepada para jemaah sekalian yang sudi duduk bersama-sama dan teruskan lagi program kita seterusnya. Kuliah Duha ada lagi. Ya, dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk kita tangguhkan dahulu slot ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada saudari pengurusi majlis, insya-Allah. Sama. Dan mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi Ustaz dan jemaah sekalian. Jumpa lagi semua.